Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini selamat tengah hari tuan-tuan dan puan. Dari dalam masa yang pendek ni, mungkin 10-15 minit, saya nak terangkan introduction, pengenalan tentang redox signaling technology ataupun redox signaling molecule yang sangat penting untuk kesihatan kita dan juga membantu merawat penyakit. Sebenarnya bukan membantu, sebenarnya dalam mekanisme tubuh kita untuk merawat penyakit sampai ke tahap sel, tahap genetik, genetik, insya-Allah. Jadi kita buat pengenalan ni. Ini satu benda baru, tak pernah kita sebut, redox signaling molecule, dan juga, yang ada dalam tubuh kita, dalam sel kita yang dihasilkan oleh mitokondria kita lah, selalu kita sebut kan. Dalam sel kita ada banyak mitokondria. Setiap sel dalam tubuh kita yang berjumlah trilion, 70 trilion, 100 trilion, ada mitokondria kan. Ada yang banyak, ada yang sikit kan. So untuk menghasilkan tenaga ATP tubuh kita, masya-Allah. So mitokondria ni jugalah iaitu satu organel, satu bahagian bahagian kecil dalam sel, sehingga ada sel yang mengandungi ribuan padat dengan mitokondria. Macam sel yang aktif perlukan tenaga, sel otak, sel masya-Allah, sel jantung, sel otot, itu banyak perlukan tenaga. Jadi dalam setiap sel mengandungi ribu-ribu kan mitokondria untuk menjana, menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP, kimia, ikatan kimia, masya-Allah. Jadi mitokondria ni juga sebenarnya ada lagi fungsi lain, iaitu menghasilkan redox signaling molecule, molekul isyarat redox. Jadi kita nak terangkan sikit by bit kalau nak terang semua dalam ni, pening kepala kan. Kita sikit-sikit terang perlahan-lahan, tak apa. So redox, apa maksud redox kan? Siapa yang belajar biologi dulu biasalah dengar perkataan redox. Redox adalah istilah gabungan antara reduction dan oxidation. Reduction, oxidation, ataupun dalam bahasa Melayu penurunan dan pengoksidaan. Ini biasa kita dengar kan masa kita belajar biologi lah, ataupun sains, rangkaian sains pun ada kot menyebut perkataan redox, penurunan dan pengoksidaan dalam belajar subjek kimia lah biasanya kan, biologi dan kimia. Tapi kimia yang banyak sebut bab-bab penurunan pengoksidaan. Jadi dalam sel kita, dalam tubuh kita berlaku redox, dalam sel pun berlaku, di luar sel pun berlaku redox, penurunan dan pengoksidaan. Jadi kita perlu status keadaan redox yang seimbang, dalam keadaan homeostasis, maksudnya proses penurunan dan pengoksidaan dalam sel kita, dalam tubuh kita mesti seimbang kan. Kalau berlebihan oxidation, pengoksidaan, berlakulah penyakit keradangan yang berlebihan, keradangan yang lama, kronik, menyebabkan kerosakan sel, tisu dan organ, jadilah penyakit kan, macam penyakit jantung, stroke, penyakit kanser, serangan virus dan bakteria kuman juga boleh menyebabkan keradangan. Dia boleh trigger keradangan. So keradangan yang tak terkawal ni, yang luar kawalan, yang berlaku berlanjutan, boleh menyebabkan keradangan berlebihan dan merosakkan sel-sel kita, merosakkan mitokondria kita, itu subsel organel yang ada dalam sel kita, masya-Allah. Jadi pentinglah kita mengawal proses redox yang seimbang, yang homeostasis,
homeostasis keadaan yang seimbang Jadi proses penurunan dan pengoksidan seimbang Proses penurunan adalah proses di mana sesuatu molekul menerima elektron penurunan dia menerima elektron. Proses pengoksidaan di mana sesuatu molekul kehilangan elektron kan. Jadi berlakulah proses pengoksidaan molekul tersebut. Bila dia kehilangan elektron, kita panggil proses pengoksidaan molekul tersebut. Kalau dia terima elektron, maka proses menurunkan molekul tersebut kan. Right. Jadi dalam sel kita itu cerita yang basic lah, kimia basic penurunan iodin kan, iodin warna biru, bila kita turunkan iodin dia jadi dilunturkan warnanya. Proses penurunan iodin. Belajar dekat makmal sains dululah masa kita form 5 form 4 kan. Alright. Itu proses, contoh proses lah. Jadi dia adalah satu proses di mana berlakunya perpindahan elektron. Proses penurunan dan pengoksidaan redox ni adalah proses perpindahan elektron dari satu molekul ke molekul lain. Satu molekul akan terima elektron, satu molekul akan menderma elektron. Gitu, kan? Jadi dalam badan kita bila berlaku oxidative stress ataupun pengoksidaan berlebihan, tekanan pengoksidaan, maksudnya pengoksidaan yang berlaku di luar kawalan, maka berlakulah kerosakan sel, kerosakan DNA, kerosakan lemak, molekul lemak, protein kan, struktur molekul dalam sel kita kan, DNA, mitokondria boleh rosak, membran sel kan boleh rosak, dinding saluran darah boleh rosak, kan, tisu-tisu yang radang, yang merah, yang berair, yang kulit-kulit kita tu kan mengalami alhan ataupun gatal, merah, bengkak, berair, itu semua berlaku keradangan lah, di mana berlakunya pengoksidaan berlebihan kan, begitu. Jadi kita tak nak berlaku oxidative stress oleh molekul radikal bebas yang menyebabkan rantaian pengoksidaan dari molekul-molekul satu molekul ke molekul lain. Kan, siri pengoksidaan yang berlaku berpanjangan, tak berhenti. Itu yang membahaya pada tubuh kita lah, kan. So kita perlu neutralkan radikal bebas yang menyebabkan tekanan oksidatif. Tekanan oksidatif apa tadi? Proses pengoksidaan yang berlaku tanpa dikawal, tanpa berhenti, dia terus berlaku sehingga merosakkan sel kita, DNA kita, genetik kita kan, mitokondria kita, Masya Allah kan, saluran darah kita kan. Kalau glukoma kan, apa tu, penyakit dalam mata, itu pun salah satu juga kesan daripada kerosakan sel oleh proses pengoksidaan yang berlaku secara di luar kawalan. Begitu So ada banyak sebab lah. Ini dia punya basic sel. Apa yang berlaku dalam sel pada tahap sel bila sesuatu penyakit tu berlaku. Bila jangkitan kuman kita demam kan, batuk, sesama tu, situ pun proses pengoksidaan yang berlebihan yang dimulakan oleh jangkitan kuman, bakteria, virus, fungus, yeast kan. Begitulah, masya-Allah. Okey. Jadi mitokondria ni dia menghasilkan molekul redox yang kita nak cerita ni ada sedikit berbeza. Konsep signaling molekul isyarat redox. Molekul isyarat redox. Redox signaling molecule dalam sel kita dihasilkan oleh mitokondria kan, iaitu molekul ROS tadi kan, reactive oxygen species yang
iaitu adalah satu molekul oksidan. Dia berlawan dengan molekul antioksidan. Kan, antioksidan yang terdapat dalam sayur-sayuran, buah-buahan, herba, kan, suplemen, vitamin A, C, E, kan, D, ni semua bersifat antioksidan. Tapi ada molekul oksidan, molekul yang menyebabkan proses pengoksidaan. Ini yang dikatakan sebagai signaling molecule redox. Redox signaling molecule, ROS, reactive oxygen species. Ada beberapa molekul lah dihasilkan dalam sel kita oleh mitokondria. Antaranya superoxide, kan, dipanggil superoxide anion, dia bercharge negatif, kan, elektron 1. Kemudian ada hydrogen peroxide, kan, siapa biasa dengan hydrogen peroxide, masa belajar dulu kan, hydrogen peroxide ni satu ejen pengoksidaan yang kuat. Masya-Allah. Lepas tu hypochlorite daripada asid hypochlorous, daripada klorin. Masya-Allah. Daripada klorin menghasilkan hypochlorite, garam hypochlorite. Ini pun satu ejen pengoksidaan yang dihasilkan oleh mitokondria kita, kan. Lepas tu ada lagi molekul dipanggil apa, singlet oksigen, hydroxyl, apa dipanggil hydroxyl lah, hydroxyl lah, OH yang ada satu single elektron, kan. OH dia charge negatif, kan. Alright. So ada beberapa jenis molekul reactive oxygen species, yakni oksidan molekul yang berfungsi sebagai signaling redox molekul dalam tubuh kita. Ini yang disebutkan tadi, ROS, reactive oxygen species. Tapi jumlahnya sedikit saja dalam sel dihasilkan, dalam kuantiti nanomolar, puluhan nanomolar, mana 10 kuasa negatif 9, 10 kuasa negatif 8, lebih kurang macam tu, 10 kuasa negatif 8. So tersangat sedikit, 10 kuasa negatif 8 molar. Molar ni maksudnya kepekatan molekul dalam sesuatu medium. Medium dalam sel kita ada 10 kuasa negatif 8 yang berfungsi sebagai signaling redox molecule, redox signaling molecule. So apa fungsinya signaling molecule? Signaling molecule ni dia bagi isyarat. Nama signal bagi isyarat, macam lampu isyarat lah. Bila lampu merah orang berhenti, lampu kuning orang bersedia, kan. Lampu hijau aja orang pun bergerak, kereta pun berjalan, macam tu. So dalam sel kita juga begitu. Redox signaling molecule ni dia memberi isyarat kepada sel kita supaya melakukan aktiviti fungsi sel. Kalau sel tu berlaku kerosakan, keradangan, penyakit, kan, maka dengan adanya signaling molecule ni, dia akan memberi tahu, dia akan bercakap, communicate, menghubungi. Begitu. Sel kita dalam tubuh kita ada 70 trilion atau 1 trilion, begitulah antara tu bilangan dia. Jadi setiap sel dalam tubuh kita yang berjumlah trilion tu, dia boleh berkomunikasi, masya-Allah, berhubung antara satu sama lain, boleh bercakap. Contoh kita bercakap dengan orang lain, kita manusia berhubung dengan orang lain dengan cara bercakap, cakap secara fizikal ataupun melalui telefon, kan, bercakap lah, kan, ataupun menggunakan electronic device, kan, kod. Itu semua kaedah-kaedah komunikasi lah, kan. So sel kita bercakap dengan sel lain menggunakan redox signaling molecule, molekul ROS tadi, oksidan molekul tadi, masya-Allah, masya-Allah. Dalam kuantiti yang sedikit saja, kalau banyak dia merosakkan lah, kan. So sebab tu kita perlukan homeostasis dalam redox. Jadi dengan adanya mitokondria menjana menghasilkan redox ini molekul yang sedikit ni, dia akan menggerakkan beberapa proses, beberapa aktiviti dalam sel. Antaranya anti radang, anti inflammatory punya reaksi,
tindak balas anti radang untuk fix up keradangan yang berlaku dalam sel, yang merosakkan sel tu kan, yang membunuh sel, yang merosakkan DNA kan. Masya-Allah. Yang keduanya, dia boleh boost immune system kita dengan cara signaling molekul dihasilkan untuk meningkatkan sistem imun, menggerakkan askar-askar sel-sel imun dalam tubuh kita kan, sel darah putih lah, sel limfosit, sel leukosit, kan ada sel makrofag dan fagosit yang makan kuman-kuman, virus, bakteria dan juga sel-sel kanser kan. Dan juga sel limfosit yang ada dalam lymph nodes, sistem limfa kita kan. Sistem limfa kita ada banyak dekat kawasan leher ni, bawah rahang ni. Ada puluhan lymph nodes, nodes limfa. Apa dipanggil, buku limfa, nodes. Kecil-kecil dia kan. Situ banyak sel-sel imun kita dipanggil limfosit yang menghasilkan antibodi yang nak lawan dengan kuman-kuman, virus, bakteria, which is fungus yang menyerang kita, yang kita demam kan, yang kita kena COVID, yang kita kena influenza, batuk, tonsil, tu kat sini. Masya-Allah. Jadi redox molekul ni lah yang trigger, stimulate, menggerakkan sel-sel imun askar kita ni untuk pergi lawan, Masya-Allah, lawan penceroboh-penceroboh kuman-kuman, sel-sel kuman ni lah, virus semua. Dan juga itu fungsi yang kedua. Dan juga termasuk sel kanser, Masya-Allah, sel-sel yang rosak yang tak boleh diperbaiki juga dimusnahkan oleh sel-sel imun kita, Masya-Allah. DNA yang rosak yang kalau kita biarkan, dia akan terus membahagi, dia grow menjadi tumor, ketumbuhan. Sel-sel yang rosak, DNA dia kalau kita tak boleh di fix up, tak boleh di repair, maka dia terus membahagi, menghasilkan sel yang rosak juga. So bila dia berlaku secara luar kawalan, dia akan menghasilkan ketumbuhan, sama ada ketumbuhan yang bersifat kanser ataupun bukan kanser, karsinogenik atau non karsinogenik punya tumor, Masya-Allah. Dia semua dikawal oleh kita punya tentera-tentera sel-sel imun kita, sistem imun kita, Masya-Allah, yang ditrigger oleh molekul isyarat ni, signaling redox molekul, Masya-Allah kan. Kemudian yang ketiga, molekul, kegunaan redox ini, molekul ni boleh membantu dalam meningkatkan elasticity ataupun keanjalan tisu-tisu pembuluh darah kita, arteri, vein, vena semua kan, yang keluar daripada jantung pergi ke sel-sel tisu untuk membekalkan oksigen, nutrien kan, air ke sel-sel semua tu. Dia akan jadi anjal. Kita tak mau saluran darah kita kan, pembuluh darah kita keras, rigid. Itu meningkatkan tekanan darah kan, yang menjadi stroke kan. Lepas tu dia jadi block dalam tu kan. Jadi kita meningkatkan keanjalan. Bila dia meningkat keanjalan, Masya-Allah, maknanya saluran darah kita bersih daripada plak-plak, daripada himpunan ataupun deposit endapan kolesterol, lemak dan juga kalsium, Masya-Allah, yang menyebabkan saluran darah kita makin tebal dan mengeras. So molekul signaling ni dapat reverse, Masya-Allah, masalah yang berlaku pada dinding saluran darah kita tadi, yang menyebabkan dia blockage atau mengeras atau menebal, Masya-Allah. Ini mengikut kajian fungsi redox signaling molecule, Masya-Allah. Yang keempat, dia juga menyebabkan sel-sel kita dapat dibaharui sehingga kulit kita nampak lebih muda, awet muda lah, anti-aging. Dia menyebabkan atau mengakibatkan menghasilkan kulit yang hydrated, maknanya moisturized atau lembap.
anjal, kenyal, kan? Masya Allah. Dan juga menghasilkan menghasilkan tisu kolagen kulit kita dan seluruh tisu-tisu tubuh kita ada tisu kolagen, kan? Tisu kolagen menyebabkan tengok kulit kita anjal dan lembap, moisturize, tone, Masya Allah. Itu semua dapat dihasilkan dengan adanya redox signaling molecule. Masya Allah. Dan adalah fungsi-fungsi lain yang saya mungkin tertinggal. Ada lagi banyak. So ni antara fungsi-fungsi asas ataupun peranan redox signaling molecule dalam tubuh kita. Masya Allah, kan? Jadi sel kita, khususnya mitokondria lah yang menghasilkan redox signaling molecule. Tapi dalam keadaan zaman sekarang ni, zaman moden, kita dibanjiri dengan makanan-makanan yang penuh dengan bahan aditif kimia, residu-residu racun pertanian, pesticide, herbicide, glyphosate, insecticide, fungicide, macam-macam side, residu racun dalam rantaian makanan kita lah, kan? Makanan berasaskan tumbuhan ataupun haiwan, susu, kan? Semua dah ada residu racun pertanian, Masya Allah, kan? Dan juga pencemaran udara, air, kan? Dengan bahan kimia, bahan-bahan toksin, bahan-bahan kimia industri, daripada bahan-bahan plastik, kan? So benda ni akan mengganggu atau merosakkan fungsi mitokondria. Jadi tak 100%. Jadi fungsi mitokondria untuk menghasilkan molekul redox ini, molekul tadi dah berkurang dengan signifikan, dengan ketara, dengan banyak. Jadi kita tidak dapat menggerakkan fungsi anti keradangan, fungsi antioksidan. Tadi saya tak sebut antara fungsi redox signaling molecule ni, dia menghasilkan endogenous antioxidant molecule, enzim. Ada yang enzim, ada yang non enzymatic antioxidant, protective antioxidant protein, sama ada enzim ataupun non enzim, kan? Berjumlah 500 enzim-enzim yang bersifat melindungi, yang bersifat antioksidan, anti keradangan, untuk fix up ataupun stop, menghentikan oxidative stress yang berlaku dalam tubuh kita, Masya Allah. Jadi dia bertindak pada tahap jin, yakni pada tahap ekspresi jin, menghasilkan NRF2 booster atau stimulator, atau NRF2 activator molecule, untuk mengawal kerosakan yang disebabkan oleh keradangan yang berlebihan. Begitu. Tak kira apa punca keradangan yang berlebihan tu, so dia akan stop, kan? Disebabkan cytokine, oleh serangan COVID, influenza yang semua batuk, panas, radang sampai suhu naik 40 darjah, 39, 38, 41, Masya Allah, kan? Itu semua dikawal oleh antioksidan. Is very powerful antioksidan yang ada dalam badan kita, panggil endogenous antioksidan, ataupun antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, bukan antioksidan dalam sayur-sayuran, buah-buahan, suplemen, bukan, dalam badan kita. Ini the most potent. Mengikut kajian tadi, ada saintis saya dengar tadi, 400%, 4 kali ganda dia punya efficacy endogenous antioksidan yang dihasilkan dengan adanya redox signaling molecule yang optimal dalam sel tubuh kita, Masya Allah. Jadi dah 24 minit lah. Itu kata 10-15 minit je, kan. Jadi benda ni benda berat, so kita kena terang. Mula ni memang kena terang lebih sikit lah, supaya nak bagi faham, kan. Masya Allah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan redox signaling molecule ni, kan?
Sebab tu kita kena kurangkan sedaya upaya, minimalkan makanan-makanan, minuman-minuman, kan, ke pendedahan uh, diri kita, tubuh kita daripada pencemaran bahan-bahan toksin, bahan-bahan kimia sintetik, kan, yang boleh merosakkan sel kita, khususnya mitokondria. Masya Allah, kan. Jadi masuk balik bab pemakanan lah, kan. Elak daripada pencemaran tadilah, kan, dan juga elak juga punca-punca keradangan dalam makanan kita, khususnya bahan aditif kimia, pewarna, perasa, pewarna stiruan, ubat-ubatan, macam ubat-ubatan kimia, kan, sintetik, macam tu. Itu kena kurangkan lah, begitu. So benda tu semua boleh trigger, Masya Allah, boleh mengganggu proses mitokondria menghasilkan redox signaling molecule, dan juga air kena tapis, bahan-bahan yang ada dalam dalam air, klorin dan pencemar-pencemar kimia, heavy metal semua pun boleh menjejaskan penghasilan redox signaling molecule, kan. Jadi kita amal makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas residu racun pertanian, kan, dan minyak-minyak masak. Minyak-minyak masak ni pun banyak bahan kimia juga. Margarine, shortening, trans fat, kan, yang ada dalam produk makanan yang kita buat di rumah ataupun kita beli berluar, kan. Minyak-minyak sayuran yang di recycle, lagi banyak bahan toksik, bahan keradangan, radikal bebas, polymerized triglyceride. Ini semua merosakkan sel-sel kita dan juga mitokondria, mengurangkan fungsi mitokondria menghasilkan redox signaling molecule, RSM, redox signaling molecule. Kita sebut RSM di punya short form. Ini kita kena elakkan dululah. Dan satu, saya nak perkenalkan satu produk yang dihasilkan oleh satu company di US. Hanya satu je sekarang ni produk yang ada menghasilkan RSM, redox signaling molecule ni. Dia dibuat dalam air dan garam. So redox signaling molecule yang dihasilkan dalam sel kita oleh mitokondria sebenarnya adalah daripada air dan garam tersebut. Air dan garam. So syarikat ni telah berusaha menghasilkan RSM ni, molekul RSM ni di luar pada tubuh, dalam air. Dia masuk dalam air dengan garam, kan. Ada proses dia macam mana nak menghasilkan molekul RSM ni dalam jumlah kuantiti, dalam concentration yang tepat, yang sikit sajalah yang tepat, dia tak boleh berlebihan, dan juga dalam jumlah konsentrasi yang tepat, yang sedikit tu, kan. Kemudian dia dapat distabilkan sebab dia sangat-sangat tak stabil. Dia mudah bertukar. Dia bertukar bila dia bertukar, kan. Molekul RSM ni bila bertukar, dia tak jadi molekul signaling redox lagi. Dia tidak berfungsi sebagai redox signaling molecule bila dia berubah. Molekul ni cepat berubah. Jadi produk RSM ni, redox signaling molecule ni, dapat distabilkan dalam tempoh 1.5 tahun. Jadi dia punya expiry date 1.5 tahun dalam botol. Ni saya nak tunjuk lah. Ni dia, Masya Allah. Brand dia Asia. Kita sebut Asia, orang putih sebut Asia lah, kan. Kita sebut Asia Redox. So inilah dia. Air minuman sebenarnya, tapi minum tak boleh lah sebotol, ada dos dia. Sebab kita perlukan jumlah redox signaling molecule yang tertentu saja, tak boleh lebih, kan. Jadi dos dia 60 ml 2 kali sehari, ataupun 30 ml, 10 ml, ikutlah badan masing-masing, kan. Kalau orang yang sakit teruk-teruk, minum dos yang sedikit dahulu, 20 ml atau 10 ml, 30 ml, macam orang kena dialisis, kan. Boleh membantu juga dengan minum redox ni, Masya Allah, sebab dia trigger, dia initiate kita punya komunikasi sel, hubungan antara sel, untuk menggerakkan pembaikan
cell repair, cell renewal, pembaharuan sel, masya-Allah. Dan juga dia akan restore ataupun mengembalikan fungsi sel yang rosak, masya-Allah. Sel rosak dan sel yang mati diganti sel yang baru, masya-Allah, renewal, masya-Allah. So dia berlaku pengaktifan komunikasi antara sel, supaya sel ni bagi tahu sel yang rosak, okey, kau kena repair. Kat organ yang rosak macam buah pinggang lah, jantung, kalau saluran darah yang koreh kan, yang banyak dah tebal, yang ada blok-blok, so berlaku proses repair, renew, restore, masya-Allah. Kalau sel sihat dia melindungi, dipanggil protect. Protect, memperbaiki, improve, repair, protect, repair, renew ataupun rejuvenate, dan juga restore fungsi sel, masya-Allah, begitu. So itulah dia punya fungsi ni. So kita top up molekul RSM ni dalam tubuh kita yang tersedia dalam ni. Sebab badan kita dah tak boleh hasilkan disebabkan pemakanan, kalau kita sakit kan. Banyaklah kosmetik, personal care, even minyak wangi pun boleh merosakkan sel-sel kita. Minyak wangi yang banyak kimia, bahan-bahan pelarut kimia kan. Sabun, pencuci, bath gel, gel mandian, shampoo, semua banyak bahan kimia, pelarut kimia semua kan. So kita top up dengan SM molekul dalam air Asia-Redox ni pada tubuh kita bila kita minum. So dia diserap dalam selaput membran pipi, bawah lidah, sublingual, kita letak bawah lidah, kita komos sekejap 10 saat baru telan. Untuk dia lebih berkesan sebab dalam ni cepat penyerapan dia untuk trigger komunikasi sel. Sel sini akan communicate the whole sel dalam tubuh kita, sel otak, jantung, kaki, semualah saudara, masya-Allah. Dah nak 33 minit, memang tak sempat nak cerita dah. So masya-Allah. Nanti kita akan cerita lagi dalam sesi-sesi akan datang pasal redox signaling molecule ni dan juga Asia redox signaling molecule yang dapat memberi manfaat lah, insya-Allah, membantu dalam rawatan. Dia tidak mengganggu tindakan rawatan-rawatan lain, herba, suplemen, makanan whole food, tak. Dia membantu, dia macam spark plug, membantu nutrition yang kita makan, suplemen yang kita makan, herba yang kita makan, dia complement, masya-Allah. Ada spark plug, ada fuel, masya-Allah. So begitu, sampai di situ saja, masya-Allah, sebab dah nak habis dah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatih khatim ma sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri qadran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam